Ustaz Ahmad Syafri bin Yusuf, pengarah urusan Fitrah Power Resources. Berasal dari Kuala Terengganu, anak keempat dari 5 orang adik-beradik, sudah berkahwin dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Dari segi pendidikan, Diploma Bahasa dan Kesusastraan Arab dari College University Sultan Zainal Abidin, Bachelor of Honours Pengajian Islam dan Bahasa Arab dari University Al-Azhar, Kahira. Perjalanan karier beliau pernah menjawat jawatan Ketua Syariah dan Penerangan Khas Pusat Pengumpulan Zakat selama 12 tahun di Majlis Agama Islam Wilayah, dan sekarang ini menceburi dunia training, dunia bidang latihan sebagai pengarah urusan Fitrah Power. Dan beliau juga merupakan pengasas Fitrah Live, juga pernah dilantik sebagai Duta Bereka Travel and Tours sehingga sekarang Ustaz masih lagi, dan dalam dunia dakwah sebagai pengacara tetap rancangan Fikrah di TV1, moderator Halakah di TV9, tetamu undangan Tanyalah Ustaz di TV9. Dan itulah sebuah sedikit mengenai latar belakang beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Ustaz untuk memberi ceramah dengan tajuk komunikasi multi perspektif, kunci keutuhan organisasi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Ustaz Haji Zakaria sebagai pengacara, sebagai moderator kepada sesi kita ini, Saudara Firdaus sebagai penyelaras kepada program, semua kaki tangan TM yang terlibat untuk menguruskan program kita pada hari ini, untuk 3 hari ini, muslimin, muslimat, saudara-saudari yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Sihat belaka? Ramai-ramai ni, berapa ramai orang Terengganu ni? Berapa ramai? Cakap tangan. Oh, Terengganu dok ramai. Dok ramai. Maknanya kita ni ramai daripada luar Terengganu, betul? Jadi tak boleh cakap Terengganu lah. Boleh? Orang luar faham? Negeri Sembilan faham ke Melaka? Faham.
Boleh bercakap Okey, kalau boleh bercakap saya nak tanya 2-3 perkataan bahasa Terengganu, nak tengok faham tidak. Orang Terengganu senyap, jangan cakap. Senyap belaka. Orang Terengganu panggil senyap dik, betul tak? Dik tu tahu apa dia? Dik. Ayam jantan. Orang Terengganu tak tahu. Baik. Saya nak tanya beberapa perkataan Terengganu. Yang pertama, hujan. Hujan tu hujan kan? Okay. Ikan. Okey. Faham belaka ni? Masam. Masam. Oh, sampai ke masam Tanuk. Masya Allah. Kau kan jawab tu? Masya Allah. Dogok wasa. Tak larat. Macam orang Kedah pula jawab. Masya Allah. Dogok tu tahu dah. Kita pergi dah depan ada dogok. Ada bom. Ada bom kata tu. Ada buat ada bom ni. Senyap dah. Senyap dah. Ada bom. Oh, ni ada bom. Kalau dia bercakap memang kau ada bom. Tipu. Debong. Tumbuk. Masya Allah. Kepok. Bau. Lepuk. Lepuk durian. Maknanya boleh lah kalau cakap Terengganu pun boleh. Baik. Muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang saya kasih, kita pada sesi saya ni kita nak bicarakan tentang satu tajuk yang bunyi macam berat lah. Nah, saya tengok pun tajuk ni macam saya kata ni simposium komunikasi ke apa ni. Tapi sebenarnya kita ada benda yang kita nak fahami daripada tajuk kita ni, iaitu komunikasi multi perspektif, kunci keutuhan organisasi. Baik, kita ni datang daripada organisasi yang cukup besar di Malaysia ni, TN, betul tak? Telekom Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan adalah sebahagian daripada warga kerja TN yang mungkin daripada puluhan ribu. Betul tak? Seluruh Malaysia puluhan ribu tak? Berapa? 30 ribu. Cukup-cukup 30 ribu. Lebih kurang lah 30 ribu. Jadi tuan-tuan termasuk daripada 30 ribu. Baik, yang pertama, komunikasi ni kalau kita lihat, memanglah kalau kita sebut kalau komunikasi ni lebih kepada cara kita bercakap. Betul? Ini yang kita sebut sebagai verbal, kita bercakap. Tapi dalam cakap tu pun kita faham. Kita boleh faham daripada percakapan itu pun kita faham. Kita setuju, kita gembira ataupun sebaliknya. Contoh. Kita katalah kawan kita, sahabat kita, rakan pejabat kita nak pinjam kereta kita. Betul tak? Kita bagi kunci kat dia. Betul? Orang nak pinjam kereta bagi kunci. Betul? Kita pun beri kunci pada dia. Kita pun beri. Kita kata begini, ambil lah. Dengan kita kata, nah kuncinya. Beza tak? Beza. Yang pertama, mecok. You know mecok? Mecok lah. Mecok ni maksud dia mecah. Kita beri dalam keadaan kita marah, perkataan tu kasar. Kita beri tapi orang faham. Orang faham apa? Orang faham bahawa kita beri dalam keadaan kita tak berapa gembira. Kasar. Dulu saya kerja PPZ macam Z beritahu tadi, saya kerja PPZ. Jadi saya selalu share pengalaman ni. Pengalaman ada satu hari tu orang bayar zakat, wanita, perempuan. Satu saya baru kerja, cerita lama dah lah. Dia pun datang bayar. Dia pun datang, kita ada kaunter. Lalu bila dia sampai, dia duduk, dia keluarkan duit dia,
Kemudian dia ambil duit dia buat macam tu. Apa maksudnya? Dia campak duit tu. Apa maksud dia campak duit? Nak bagi tapi orang Mesir kata ghasba anna. Ghasba anna ni Amiyahnya kata maksudnya saya terpaksa. Dah lawan nak ambil. Betul tak? Jadi dia tak sebut oh saya tak suka, dia tak payah sebut pun benda tu, tapi kita mafhum, kita faham. Kita faham. Jadi kadang-kadang dalam bentuk kita kata, dalam bentuk komunikasi tu mungkin dalam bentuk kata-kata tu, ataupun dalam bentuk tindakan, ataupun dalam bentuk reaksi. Dia tak semua komunikasi ni kita kata daripada orang tu perlu bercakap. Tak cakap itu sendiri pun adalah komunikasi. Pasal tak? Catum tu sendiri adalah komunikasi. Tahu catum? Tolong terangkan catum. Masa muka. Catat lawan sama tu. Catum, masa muka. Mana keluar daripada dewan ni dapat 100 perkataan cukup kan? Balik ni dapat 100 perkataan, esok belum balik beli kepuk, dia tak ada apa, tu selesai tu. Orang tengah rupiah lah tu. Pergi pasal bayar satu lagi, habis tak ada apa. Jadi nak gambarkan kepada kita dari sudut, kalau tak cakap pun sendiri ada makna. Betul tak? Sebab tu dikatakan kalau dulu, kalau anak dara datang orang datang minah anak dara, dah mak dia tanya, minah mu nak tak? Minah kata apa? Lah pun lari. Jadi maksudnya nak lah, nak. Dululah. Dulu. Sekarang dah. Sekarang tak sama. Betul tak? Budaya tak sama. Sekarang kan sekarang. Minah mu nak tak? Nak sangat kan? Lain lah sekarang. Nak sangat lah mengadol. Saya minta sungguh dia. Jadi daripada situ kita dah dapat gambaran bahawa dari sudut komunikasi dia mempunyai makna yang pelbagai. Dan bila kita sebut multi perspektif ni daripada pelbagai perspektif, sama ada daripada hubungan antara orang atasan, orang bawahan, kemudian cara kita nak berkomunikasi, itu semua ada makna. Saya teringat sebelum kita pergi jauh pada topik kita ni, satu kisah dalam Al-Quran yang cerita tentang gambaran apabila pernah satu ketika datang malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tuan-tuan, puan-puan nak faham cerita ni, tengok dalam awal-awal surah Al-Dhariyat. Balik nanti tengok dalam awal-awal surah Al-Dhariyat cerita ni. Malaikat datang. Bila malaikat datang, malaikat pun duduk. Bila malaikat duduk, tetamulah malaikat, tapi Nabi Ibrahim tak tahu bahawa itu adalah malaikat. Dia tak tahu itu adalah malaikat. Dia pun beritahu kepada isteri dia. Dia tak beritahu kepada tetamu. Dia kata tunggu sekejap, saya nak beritahu isteri buat makan. Dia tak beritahu pun. Sebab itu dalam pemikiran saya, dalam kefahaman saya, Al-Quran dia mengajar kepada kita begitu teliti. Dia sebenarnya tak perlu orang datang rumah tu kita tanya. Contoh selalu kita selalu salah kita menanya, nak minum tak ni? Nak minum tak akak-akak? Tuan-tuan, orang kalau tanya kita, apa kita nak jawab? Tak kisah. Tak kisah tu orang pemalu. Kalau orang pemalu macam saya ni, Saya nak minum sah? Terima kasih, baru minum, terima kasih. Sebab apa? Susah kita nak sebut. Jadi kalau daripada kisah Nabi Ibrahim tak tanya pun tetamu dia nak makan apa hari ni, awak tetamu tak ada. Dia pergi dapur, dia tahu. Terus keluarkan apa? Agak apa? Nabi Ibrahim keluarkan apa? Tetamu baru kenal ni, baru jumpa ni. Agak
Kambing, lembu, nasi dagang, nasi khabu. Sedap reka. Yang dikeluarkan ialah anak lembu muda. Kalau sekarang ni kambing lah. Kalau sekarang ni orang kambing. Dulu-dulu orang takut kambing lah. Tapi hari ni orang semua berani pada kambing lah. Dan ada semua orang rakyat Malaysia umumnya ada nilai-nilai kekambingan belaka. Suka belaka kambing. Siapa kalau ada majlis zaman tu tanya pula, kambing dia tahu. Kambing dia tahu. Baik, dia pun keluarkan makanan. Bila dia keluarkan makanan berupa anak lembu tadi, malaikat bila dia tengok anak lembu, dia makan tak? Malaikat makan apa ni malaikat? Malaikat tak makan minum. Dia tengok, malaikat tengok ya. Bila malaikat tengok, dia saya kata komunikasi tadi. Bila malaikat tengok saja, Nabi boleh rasa risau. Orang ni berbeza. Kalau orang alim, tak ada apa lah. Tapi dia, akhirnya Nabi Ibrahim diberitahu oleh malaikat bahawa tujuan dia datang ni adalah sebenarnya untuk memberitahu bahawa dia, ataupun lebih tepat isterinya Sarah, bukan Hajar, Sarah akan dapat seorang cahaya mata, akan dapat seorang anak. Bila Sarah dengar saja, Sarah pun keluar. Lalu Sarah kata, macam mana saya nak dapat anak? Umur 100 lebih lah, 100 lebih umur. Kemudian saya ni mandu, macam mana dapat? Lalu malaikat kata, sebenarnya ini adalah, saya ini hanyalah menyampaikan berita, perkhabaran Allah yang suruh saya beritahu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhati dalam Al-Quran, syarat dengan pengajaran-pengajaran yang menarik macam mana untuk kita berkomunikasi. Sama ada dengan bos kita, dengan kawan-kawan kita, dengan orang bawahan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan sesiapa sahaja. Baik, bila kita sebut kunci keutuhan organisasi, dia dalam organisasi ni, kalau kita lihat, ada 3 perkara penting. Dalam organisasi ada 3 perkara penting. Yang pertama, dalam organisasi ada majikan, ada bos. Betul? Tiap tempat, organisasi, tempat kerja mesti ada bos, mesti ada majikan. Itu yang pertama. Nombor 2, bila ada bos, ada majikan tak cukup, mesti ada pekerja. Baik, bila ada majikan, bila ada pekerja, mesti ada yang ketiga. Yang ketiga itu ialah sistem yang digunakan. Pengurusannya macam mana? Itu yang digunakan. Jadi daripada 3 perkara tadi, majikan, pekerja, sistem yang diguna, maka dia akan kuat kalau ada persefahaman. Ada persefahaman. Dan wujudnya ketidaksefahaman ni banyaknya ada hubung kaitnya kerana faktor komunikasi. Jadi kita nampak sangat di situ betapa dalam hidup kita ni komunikasi ni merupakan perkara yang sangat penting. Baik. Seterusnya kita lihat bahawa komunikasi ni, yang kita sebut komunikasi ni orang Arab panggil al-ittisal. Dan Al-Quran akan menyebut bahawa komunikasi ni sebahagian daripada fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, sehingga kita tengok orang tak boleh bercakap pun dia boleh berkomunikasi. Allah Ta'ala punya kuasa. Dan begitu juga kita bila kita sebut tentang komunikasi ni juga, dia macam saya katakan tadi, dia bukan soal bercakap saja, tapi termasuklah mendengar, menonton, berdoa dan sebagainya juga. Itu adalah faktor yang kita sebut sebagai aktiviti komunikasi. Baik. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Baik, maksudnya Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Tuhan yang Maha Pemurah, Penyayang, serta melimpah-limpah rahmatnya.
Kalau kita nak sebut tentang, kita nak terang tentang betapa rahmatnya Allah, melimpah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mampu kita ungkap dengan kata-kata. Betul tak? Tak mampu kita ungkap dengan kata-kata. Bangun kita pagi tadi pun penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita bangkit saja pagi tadi, apa yang kita sebut tadi? Bangun tadi, cilik mata. Doa apa kita baca? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betul tak? Allah yang telah menghidupkan saya setelah malam tadi mematikan saya. Roh tu kembali pada kita, betul tak? Kalau roh tu tak kembali, innalillah. Ya, innalillah. Kenapa dia tak masuk dewan pagi ni? Innalillah. Betul? Sebab roh tu tak kembali. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Segala puji dan puja kepada Allah yang telah mengembalikan kepada saya roh saya. Allah kembalikan. Wa afani fi jasadi, dan Allah beri sihat kepada tubuh badan saya. Wa adina li bi dzikrihi, dan Allah izinkan saya untuk saya memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan Allamal Quran. Allah mengajar Al-Quran, dia mencipta manusia. Dan ayat yang keempat yang menjadi fokus kita ialah Allamahul Bayan. Allah yang mengajar kepada kita Al-Bayan. Al-Bayan apa? Dia telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Itu yang kita sebut sebagai Al-Bayan. Al-Bayan. Al-Bayan juga para ulama kata ialah sesuatu yang boleh kita terangkan apa yang ada dalam hati kita. Komunikasi lah. Benda dalam kita nak keluarkan sehingga orang lain tahu. Itu namanya kita menjelaskan sesuatu yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang melalui, saya katakan tadi, melalui percakapan, melalui gaya. Betul tak? Melalui apa lagi? Melalui kita kata penulisan kita, melalui gerak-gerak gaya kita. Semua ada makna. Tak? Semua orang faham. Kalau saya buat macam ni, semua orang faham. Tak? Apa maksud ni? Babai, macam ni sikit lah, bawah sikit lah. Babai. Dia macam ni macam presiden pula lah dengan rakyat. Kalau macam ni, macam ni. Kalau macam ni, jumpa bos kita macam ni. Apa bos kita kata? Faham tu bos? Tunggu aku dia ni. Tak? Kalau macam ni, beri makan ayam? Jangan. Kata faham. Amboi ramai-ramai ni. Masya Allah, tak tahu rupanya. Menunjukkan kita dalam kita tahu banyak perkara, ada kita tak tahu lah. Itu. Maknanya kalau datang ke program kita tahu yang ni pun cukup dah. Apa yang belajar 3 hari ni, aku ingat ni je. Alhamdulillah dah, ilmu dah. Ilmu. Ini orang Arab. Isyarat ni orang Arab. Maksud dia tunggu ataupun sabar. Contoh macam ni. Bukan bawa duku. Duku lansak. Duku lansak dengan duku ada beza tak? Ada beza. Baik. Kalau kita pergi, contoh kita nak beli apa dekat orang Arab. Orang Arab jual apa? Kurma. Kurma. Orang kurma. Tapi kurma dia tu kurma yang bagus. Jadi panjang. Dia punya orang kata tu panjang. Kita pula jenis nak cepat. Kita pun katalah kita duduk belakang nombor 10 hari tu.
Kita kata cepatlah sikit, kita kata kat Arab. Arab pun tak faham juga, tapi dia faham lah, nampak cara kita bercakap tu, dia nak cepat lah kan, kita nak cepat. Dia pun macam ni. Maksud dia apa? Sabar, tunggu. Kita tak puas hati. Kita kata saya nak cepat ni, banyak benda. Dia pun dia lagi kuat dia punya tu. Tadi gini kan, apa lu dia ni? Kita pun dia tak erti. Cepatlah sikit. Dia pun itu punya ayam tadi tu. Jadi lepas ni senang kalau jumpa bos, bos tanya kita, siap ke belum kerja? Tapi ingat step jangan tu. Tu salah. Apa pula dia belajar ni, budak-budak ni. Lepas tu 2 jam bos tanya pula, kerja report tu macam mana? Laju sikit, bobo apa dia lah budak ni. Lepas tu lepas 3 jam tanya pula, siap ke belum report tu? Maksudnya di situ ialah dari sudut isyarat tu sendiri ada makna. Ada makna, tengok bahasa ataupun kita kata komunikasi itu suatu yang sangat luar biasa. Baik, seterusnya kita kalau kita lihat dalam, saya nak gunakan prinsip-prinsip komunikasi yang berdasarkan Al-Quran, kemudian kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita ataupun antara hubungan kita dengan orang atasan kita ataupun orang bawahan kita. Baik, kita tengok ayat ni. Ayat ni menceritakan kepada kita tentang macam mana cara kita berkomunikasi ataupun cara kita nak menyebut sesuatu. Antaranya apa di situ? Qaulan sadida. Qaulan sadida. Apa maksud qaulan sadida? Nota tak ada kan? Nota ada, nota saya tu. Kita bagi kemudian. Qaulan sadida. Qaulan sadida tu kalau kita tengok daripada ayat tu, Allah Subhanahu wa taala cerita, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang betul, yakni menepati apa? Menepati kebenaran. Maksud ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya kita ni tidak menyakitkan hati anak-anak yatim. Jadi dari sudut komunikasi ni, jangan kita bercakap tak kira dengan siapa, dengan bos kita, dengan kawan kita, dengan rakan taulan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Jangan sekali-kali bercakap benda yu'zi ini, benda yang menyakitkan. Ada tak orang cakap itu? Dia cakap tu sakit hati kita, ada tak? Dia keluar, dia cakap yang sepatang sakit hati kita. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Jadi itu yang kita nak elak. Yang ini yang diajar oleh Al-Quran. Jadi apa yang perlu kita sebut? Qaulan sadidan. Kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, yang kita gunakan dengan perkataan yang baik. Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir dia sebut begini, seorang ulama tafsir. Dia kata kalau kita nak panggil anak yatim tu kita jaga, kita kena panggil anak tu dengan panggilan yang baik. Contohnya kalau bahasa Arab dia sebut ya waladi. Apa maksud ya waladi? Wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku. Apa maksudnya? Mesti perkataan yang kita panggil itu panggilan yang baik.
Kalau kita dengan kawan kita, panggilan yang baik. Kita kalau dengan bos kita, mestilah dengan perkataan yang betul. Ya tuan, ya bos. Tak? Kan nama dia Mustafa, kita ya Mustafa. Kalau nama dia Encik Alim, ya Lim. Sebab Al-Quran mengajar kepada kita perkataan yang baik. Qaulan sadidan ni, perkataan yang baik. Maksudnya ialah kalau kita nak beri nama, kita nak panggil pun dengan panggilan yang baik. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh. Nabi-nabi, rasul-rasul, Allah Ta'ala panggil nama mereka. Betul tak? Contohnya Nabi Musa, Allah Ta'ala panggil apa kalau Nabi Musa? Ya Musa. Nabi Isa? Ya Isa. Kalau Nabi Daud? Ya Daud. Pandai pula semua, alhamdulillah. Kalau Nabi Muhammad? Tak. Ya ayyuhar rasul. Ada tak ayat Quran ya Muhammad? Ada tak? Enggak ada. Tak ada. Yang ada ya ayyuhar rasul ada. Betul? Ya ayyuhan nabi ada. Ya ayyuhan muzammil ada. Lagi yang lagi? Ya ayyuhal muddathir ada. Jadi tak digunakan. Tengok, ulama kata begitulah penghargaan cara Allah komunikasi dengan Nabi kita. Perasan tak tu benda tu? Tak, perasan. Jadi sekarang Allah mengajar kepada kita nak panggil orang pun ada gelaran yang sesuai dengan orang tu. Memanglah manusia sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari sudut adab ada panggilan yang sesuai yang boleh kita panggil ataupun yang tak boleh kita panggil. Betul tak? Kalau dia tu doktor, kita panggil doktor lah. Betul tak? Doktor lah. Kalau dia tu datuk, kita panggil datuk. Kalau dia Tan Sri, panggil Tan Sri lah. Kalau nama encik, panggil encik lah. Kalau tuan, tuan lah. Sebab tu ada setengah orang buat kajian dari sudut bahasa, penggunaan bahasa. Macam di antara pelopornya ialah Puan Ainun. Puan Ainun ni pengasas PTS, tahu tak Puan Ainun? PTS yang keluarkan buku tu. Dia train, kalau staff sama staff dan sesiapa saja kalau berhubung dia akan guna tuan. Tuan. Ya tuan, saya selalu berurusan dengan PTS. Ya tuan, tuan aja saya ni. Ya tuan. Dalam hati aku besar juga lah tuan-tuan ni. Ya baik tuan. Tuan. Kalau perempuan, puan. Ya puan. Ya puan. Lepas tu dia ada tadika dia. Bukan saya ngemping dia punya tadika, macam ngemping juga, tak apalah. Dia tadika dia nama ABS. Dia akan ajar kalau budak tu dia tak panggil anak ke nama, dia panggil Cik Puan. Cik Puan. Ya Cik Puan. Jadi semua Cik Puan. Sebab apa? Dari sudut bahasa ni dia akan mendidik jiwa. Mendidik jiwa. Anak-anak kalau daripada kecil kita ajar kasar, dia akan jadi kasar. Dia akan jadi kasar. Dia akan jadi kasar. Jadi dari sudut bahasa, yang kata bahasa Arab, bahasa Melayu sendiri ada nilai dia. Dengan panggilan tu pun ada nilai untuk kita bentuk, kita kata, perhubungan yang baik. Baik, yang pertama qaulan sadidan. Okey. Yang kedua qaulan balighah. Qaulan balighah. Qaulan balighah ni kita petik daripada surah An-Nisa ayat 63. Qaulan balighah. Apa maksud qaulan balighah? Perkataan yang memberi kesan. Qaulan balighah. Maksudnya, kalau kita bina komunikasi, kita buat komunikasi, dalam komunikasi itu yang akan memberi kesan kepada seseorang. Umpamanya kalau dalam aspek ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan kesan di sini ialah di antaranya supaya memberi kesan tentang sesuatu perkara yang negatif yang perlu mereka jauhkan.
ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Jadi kita katakan, sebut sesuatu yang boleh memberi kesan kepada hati. Komunikasi begitu. Tak bercakap dengan sesiapa pun, biar ianya akan memberi kesan kepada hati mereka. Tapi nak beri kesan tu, mesti percakapan tu datang daripada hati kita jugalah. Orang kata kalau kita cakap dari hati sampai hati dia. Kalau kita bercakap bukan daripada hati, tak sampai lah. Betul tak? Tak sampai. Sebab tu pasal kadang-kadang kita punya hubungan kejiwaan kadang-kadang dengan kawan kita. Kita angkat telefon, kita nak telefon kawan kita. Pasal tak? Kita nak angkat, bila kita nak angkat, dia pun call. Pernah berlaku tak kita? Tak pernah? Pernah. Jarang-jarang. Pernah dengan jarang-jarang, kira sama je tu. Saya pun tak kata hari-hari. Mana pernah berlaku gitu. Kita kadang-kadang kita ingat. Ingat je, kita pun nak telefon sama-sama. Engage pula tu, sama-sama engage. Itu hubungan dalaman, hubungan kita. Jadi yang kedua yang kita nak sebut ialah qaulan baligha. Baik, yang ketiga kita sebut maksudnya ialah qaulan ma'rufah. Apa maksud qaulan ma'rufah? Kata-kata yang ma'ruf. Manusia ni tuan-tuan, tak kira lah dia bos ke siapa pun, orang nak dengar benda-benda yang baik. Orang nak bukan benda-benda yang tak baik, benda-benda yang menimbulkan kebencian dan sebagainya. Islam tak ajar begitu. Justru itu kalau kita lihat, cuba bayangkan macam mana Nabi komunikasi ni, contoh Nabi. Waktu Rasulullah SAW sampai ke Madinah, dulu Madinah namanya apa? Yathrib. Baik, Yathrib ni ada dua suku, dua kaum, dua golongan, iaitu Aus dengan Khazraj. Baik, kita tahu latar belakang. Dan kita tahu latar belakang Aus dan Khazraj ni, dia tak boleh dekat, tak boleh komunikasi. Sebab mereka berkelahi, mereka berperang selama 120 tahun. Bukan 12 hari bang, 120 tahun. Walaupun benda-benda yang remeh. Contoh, masuk dia punya unta dia masuk padang lagu yang kawan dia, boleh berperang. Bila Rasulullah SAW masuk ke Madinah di hari pertama Nabi masuk, maka yang menyambutnya ialah Aus dan Khazraj yang dibina namanya Al-Ansar. Dan dalam ramai-ramai yang tunggu tu ada seorang Yahudi, pendeta Yahudi, ulama Yahudi, namanya Abdullah ibnu Salam. Nama apa? Abdullah ibnu Salam. Baik, Abdullah dia tak Islam, dia Yahudi, dia pun tunggu juga dia pun tunggu. Bila sampai saat Nabi tiba, maka sahabat-sahabat pun menyebut, dia kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sudah Nabi. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kali Nabi pun masuk ke Madinah. Abdullah bin Salam ni, Yahudi ni, dia pun tengok wajah Nabi ni macam mana. Dia pun tengok apa reaksi Abdullah bin Salam, orang Yahudi ni bila tengok first time tengok Nabi. Dia kata hadar rajul laisa biwajhin kadhib. Orang ini mukanya bukan muka penipu, wajahnya sendiri bukan wajah pembohong. Tengok, riak wajah pun tak logik. Betul tak? Wajah pun tak logik, dia ni penipu. Kemudian aku mendengar perkataan yang awal dia sebut. Dia pun cakap, apa yang Nabi cakap belum masuk tu? Dia kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, hendaklah kamu sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, hendaklah kamu beri makan. Wasilul arham, hendaklah kamu bina hubungan silaturahim.
wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan kamu sembahyang pada waktu malam dalam keadaan manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nanti kamu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut 4 kali. Kata Abdullah bin Salam 4 perkara. Yang pertama ialah mula-mula Nabi ajar kepada kita absyus salam, sebarkan salam. Tuan-tuan, orang-orang barat dia bicara tentang komunikasi ni, dia tak sebut salam lah, betul tak? Tapi dia sebut, dia kata kita kata sesuatu, good morning dan sebagainya, selamat pagi dan sebagainya. Tapi yang diajar oleh Nabi tadi, absyus salam, sebarkan salam. Kita dalam TM ni tuan-tuan puan-puan, kita tak perlu satu pemikiran baru yang pelik, yang luar biasa. Macam mana kita nak komunikasi kita bagus, kita saling menyayangi antara satu sama lain. Buat yang ni dulu. Buat yang mana? Absyus salam, sebarkan salam. Ni kalau muka, kalau jumpa kadang-kadang kita ni tak, kadang-kadang dia fikir gini, baru ni aku beri salam lah pada dia, dia staff baru, aku nak tengok dia jawab tak, dia beri tak salam kat aku. Kalau dia beri salam, aku jawab. Kalau dia tak beri, kita tak ada salam hari ni. Tengok pemikiran. Sedangkan Nabi sebut absyus salam, kamu sebarkan salam. Sebab tu kekuatan salam ni kita beri kepada orang hidup, kepada orang kita kenal, kepada orang kita tak kenal, kepada orang mati. Betul tak? Tuan-tuan, kalau pergi kebetulan jumpa orang, boleh beri salam walaupun tak kenal. Tapi tak adalah maksud saya nanti pergi pasar payang. Bila jadual program pergi pasar payang ni? Petang ni, jangan pergi pasar payang jumpa pakcik, Assalamualaikum. Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum. Itu gila pula. Maksudnya kalau kita berselisih dengan orang, kalau ada orang tak ada, boleh beri salam tu, tak mesti kita kenal. Setuju tak? Kita pula kalau pergi kita lalu perkuburan, walaupun orang tu tak kenal, kita bagi salam pula. Pasal tak? Kan kita beri ucapan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya dia qaumul mu'minin. Betul tak? Kita beri salam. Padahal perkuburan tu kita tak, mana ada keluarga kita situ pun, tapi kita beri salam. Sebab salam ni untuk semua, untuk orang hidup, untuk orang meninggal, untuk kawan kita, untuk bos kita. Kalau kita nak kasih sayang, mesti sebarkan salam. Dalam rumah tangga kita pun ada orang, dia balik rumah dia tak beri salam. Rumah aku, aku yang bina ni, aku yang buat ni. Jadi ada masuk gitu je. Padahal adabnya mesti beri salam. Kalau tak ada orang pun mesti beri salam, patut beri salam. Dan semuanya mana? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ataupun sebagian ulama kata, kalau nak kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun boleh. Tapi ada riwayat kata sebut Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Walaupun tak ada jawab, tak pernah kan bila balik rumah kosong ada orang jawab, ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, lama tinggal rumah, tak ada. Setakat ni tak ada. Tapi itu yang diajar oleh Nabi, afsyus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum bos, Assalamualaikum tuan. Payah daripada senyum, lari-lari macam buat apa? Pergi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu yang pertama. Wa at'imut ta'am. Apa maksud at'imut ta'am? Bagi makan. Manusia ni lunak kalau ajak makan, betul tak? Betul. Manusia ni kalau ajak makan, ajak minum, lunak. Tapi janganlah orang je asyik ajak kita pun kena ajak orang juga. Itu untuk timbulkan kasih sayang. Ajak orang makan. Sebab tu di antara dakwah yang dibuat oleh Rasulullah SAW ialah Nabi mengajak orang makan. Ajak buat jamuan kecil-kecilan, ajak masyarakat untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, wasilul arham. Hubungkan silaturahim, mesti ada komunikasi dengan kaum keluarga kita. Tak mungkin kita biarkan begitu. Mesti ada ziarah, mesti ada pertemuan. Mesti kalau dia sakit kita ziarah. Berlakunya komunikasi.
hari ini minta maaf kadang-kadang kerana kesibukan kita, kadang-kadang kita untuk menimbulkan kasih sayang antara kawan-kawan saudara mara ni, kadang-kadang kita terlupa untuk saudara. Dia sakit pun kadang-kadang kita lambat pergi. Berlaku tak pada kita? Kadang telefon dulu, kau sakit, kau teruk sangat ke? Tengok sampai peringkat tu. Katakan kita tak ada, hampir-hampir nak mati dah lebih ni. Sampai begitu. Kalau dulu tu bila? Dulu 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, zaman mak kita. Bila kata mak tak boleh juga dengan orang muda ramai ni, nampak macam 20-an semua. Yang depan je nampak 30-an, belakang semua 20-an. Dulu orang dulu Masya Allah ziarahnya, Masya Allah luar biasa. Saya ambil contoh, arwah mak saya orang Kampung Melugu. Orang tahu tak Kampung Melugu? Tahu kan? Kat mana Kampung Melugu? Sebelum atas tu, tahu? Okay. Arwah mak saya cerita, dulu dia kata, saya fikir bukan mak saya, orang semua masyarakat Melayu begitu, Islam begitu belaka di Terengganu ni. Dia kata dulu nenek dia ajak pergi daripada atas tol. Atas tol tahu kan? Luar tak tahu ni. Atas tol ni kalau ada seorang pelakon dulu nama dia Eman Manan. Kenal tak Eman Manan kahwin dengan Fauziah tu? Eman Manan tu kampung atas tol. Saya Eman Syukri kampung Melugu, bawah sikit. Mak saya cerita daripada kampung atas tu pergi ke Cendering. Waktu tu tempat buang sampah, kalau masih ingat, orang lama ingat, namanya Wakah Tokek, ingat tak? Yang tak ingat, mana golongan muda 20-an tak ingat. Yang 40-an dia ingat. Dia kata siap jalan kaki, siap bawa bekal zaman dulu. Padahal kalau kita nak kereta hari ni 10 minit ada kot. Tapi pergi cari dia dah tu. Nenek ni bawa untuk perkenalkan ni mak saudara kamu ni orang ni. Orang dulu sampai bekal nasi, jalan kaki. Ini bukan cerita 200 tahun dulu, ni kita baru 40 tahun, 50 tahun ni. Menunjukkan kepada kita macam mana masyarakat mak ayah kita dulu, nenek moyang kita dulu, minta maaf kadang-kadang mereka lebih bagus daripada kita. Lebih ambil berat maksud saya. Lebih ambil berat. Soal pembinaan hubungan, soal tanya khabar, soal mereka macam mana untuk mereka berkomunikasi. Baik, jadi yang ketiga